Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan kepada kita lagi untuk kita meneruskan kehidupan sebagai menempelkan setiap amalan ibadah kita disabitkan dengan ilmu. Yang saya hormati lagi saya kasihi AJK barisan AJK Masjid Al-Hana, pemimpin-pemimpin masyarakat, alim ulama, guru-guru, ustaz-ustaz, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kita baru saja selesai daripada merayakan satu hari raya yang dianggap satu yang cukup mulia, yang cukup tinggi, yaitu pengorbanan, iaitu hari raya korban. Dan pada minggu lepas kita terpaksa membatalkan program kita dan penyambungan balik pada minggu ini, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita membacakan kitab Bahrul Mazi. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini, kita sambung balik dalam bab fiman yatawaddau ba'dal wudu'ihi marratin wa ba'duhu salasan. 180. Kalau yang pakai kitab Jawi 70. Kalau kitab Rumi Allahu a'lam. 180. 18 V terbalik titik. 180 pun tak tahu macam mana 18 pun tak tahu. Kan? Lama dah duk mengaji Quran tapi tak tahu nombor Arab pun tak tahu halal lagi. Kena bagi tahu lah tuan-tuan. Baik. Bab pada menyatakan orang yang mengambil air sembahyang ia akan setengah wuduknya 2 kali dan setengah 3 kali. Ada sekali basuh saja. Diambil habis ke semua daripada dengan basmalah, habis itu lepas dia basuh tangan 3 kali. Mula tang rajin. Mai tang kumuk dia kumuk sekali saja. Tang masuk hidung, ayak ke hidung ataupun ni, saat lagi dia kata pinau pula, dia ambil sekali saja. Mai tang muka dia rasa dia nak cuci muka dia, dia basuh 3 pula. Ikut dan dia dah. Apa hukum? Baik, malam ni kita nak bincang tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bukan saja dalam bab wuduk, dalam bab kita sembahyang pun ada tuan-tuan. Kita rokok kadang-kadang kita rasa sedap seorang diri ya. Kadang-kadang hentam sampai 5. Nabi sunnah dia 3 ya. Kalau nak lebih, tu ada ikut sebab-sebab dan semasa. Kalau jadi imam, kena tengok dulu orang belakang kita. Ada orang totoh, ada orang tak larat. Maka percepatkan setiap sujud, rokok dan sebagainya. Sebab tambah-tambah waktu rokok, waktu sujud mau buat lama sekali lagi, tetap kerah bunyi. Pasal apa lama sangat duduk sujud. Waktu rokok tu kita seraya sebab ada orang yang sakit, ada orang yang tak tahan kentut, ada orang yang tak tahan kencing. Kalau kita dok buat rokok alim warok macam mana tak tahu, dia rokok dia baca 11 kali. Amboi lama mana ni, dia kata ni tok imam tak panggung-panggung ni. 3 kali ya tuan-tuan. Baik, kita nak bincangkan tentang perbuatan Nabi. Sanya telah didatangkan oleh Imam At-Tirmizi akan hadis yang ada berlaku Nabi mengambil air sembahyang setengah anggotanya basuh 2 kali dan setengahnya 3. Ada, memang ada. Katanya Ana Abdullah ibnu Zaid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa fa khassala wajhihi thalathan wa khassala yadayhi marratain wa masaha bi ra'sihi wa khassala rijlaihi. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil wudu ia, maka membasuh ia akan mukanya 3 kali. Basuh muka 3 kali dan membasuh ia akan 2 tangannya 2 kali dan 2 kali. 2 kali ia menyapu ia akan kepalanya dan membasuh ia akan 2 kakinya. Apa dia? Yang wajib saja tuan-tuan. Tapi sat lagi ada, kita masuk dalam bab
kaifa kana, bagaimana cara Nabi ambil ayat sembahyang. Tunggu tuan-tuan, kita nak buat bagaimana sunnah Nabi SAW. Lagi kita baru kita masuk. Saya tak nak bincang lagi dalam bab tu. 181, membasuh anggota wuduk berlainan kelakuan. Apa hukum? Dan sungguhnya telah mengharuskan, yakni boleh, bukan kata sunat, boleh buat yang ni 3, yang ni 2, yang ni 1. Ni tak buat langsung, ni apa cerita? Mana tak buat langsung, telinga dia tak buat. Telinga tak apalah, dia tak termasuk. Ada benda tempat yang dia tak buat, ada yang dia buat, tapi kadang-kadang 2, kadang-kadang 3. Harus, kata ulama. Harus maksudnya buat tak apa, tak buat pun tak apa. Sunat buat dapat pahala, tinggal pun tak apa, tapi dapat pahala. Wajib buat dapat pahala, tinggal berdosa. Haram, tinggalkan yang haram, meninggalkan tadi dapat pahala, siapa buat dapat dosa. Tu takrif fiqh, kena tahu takrif tersebut. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kata Abu Isa, dan sungguhnya mengharuskan oleh setengah ulama daripada ahli ilmu, daripada sahabat Nabi SAW pada demikian itu. Harus, kata ulama. Dan pada masalah 180 yang kita baca ini, tiada memikirkan mereka itu akan salah bahawa mengambil wuduk seorang laki-laki akan setengah wuduknya 3 kali basuh dan setengahnya 2 kali ataupun sekali. Tak ada apa, janji dia buat saja. Cuma kita nak bincang, kata Imam Syafi'i, imam mazhab kita. Ni kita nak kena tahu. Tak pasal apa? Pasal kadang-kadang ada dalam manusia kita ni, dalam masyarakat kita, bila kita tanya Syafi'i, Syafi'i. Tapi bila kita tengok dalam perbuatan dia, tak ada langsung kata Syafi'i. Dia ambil daripada kadang-kadang Imam Hanbali, kadang-kadang Maliki, kadang-kadang, contoh tuan-tuan, mazhab kita saja yang kata, mazhab Syafi'i saja yang kata imam sembahyang apa pun makmum boleh ikut, kecuali sembahyang jenazah dengan sembahyang gerhana. Imam sembahyang sunat kita boleh ikut, sembahyang fardu. Imam sembahyang duduk pun kita boleh ikut, tapi suruh duduk juga. Tapi tak payahlah pergi cari orang hak berdiri lah, pasal hak berkuasa berdiri itu ada, sebab ada dalam perbincangan. Imam sembahyang apa pun, saya ulang, sembahyang jenazah dengan sembahyang gerhana. Sembahyang jenazah dia duk pi tirut juga. Dia main-main waktu asyak, pasal selalu waktu asyak lah. Ingatlah tuan-tuan, waktu asyak tanam mayat makruh. Kalau boleh tak payahlah. Usaha bagi awal sikit sebelum waktu asyak. Kalau boleh, kalau tak boleh juga, maka dia ajukan. Sebab lepas asyak tadi, lepas pada sembahyang asyak tak boleh dah. Itu dalam pembincangan ulama. Ini pun juga dikatakan oleh sahabat saya, Syekh Aminuddin Abdul Rahim, daripada Majlis Fatwa. Pun dia kata tak boleh lah. Kalau boleh, cuba elakkan daripada berlaku lepas pada asyak. Baik. Dia pi, dia tengok ada orang sembahyang. Dia tak ada dah, dia kira takbiratul ihram. Tak tangan, Allahu Akbar. Dia kata sembahyang raya ke? Tak tanggap takbir pula dah. Allahu Akbar. Sembahyang raya sungguh dah. Sampai tak tahu hala, sembahyang mayat ni dia duduk rapat. Lepas tu dia duduk tikai pula, ni nak rokok macam mana ni? Sampai tak tahu tuan-tuan. Bila tidak ada fi'li, perbuatan imam dengan makmum, maka tak boleh ikut. Begitu juga dengan sembahyang gerhana bulan dan gerhana matahari. Sebab gerhana bulan dengan gerhana matahari, sunat dia habis baca Fatihah, baca surah, rokok. Bangun balik i'tidal, baca Fatihah, baca surah, rokok. Lepas tu baru sujud. Maksudnya 2 rakaat berlaku 4 kali rokok. Tu kita tak boleh ikut sembahyang gerhana. Sakut lagi pitabek daripada belakang nak mayang asyak. Sesat dah. Dia kunggu sesat kat orang lah, yang dia tak mengaji. Baik, yang 2 tu. Mazhab kita saja, apa perbuatan imam maka makmum boleh ikut. Tapi Imam Hanbali dengan Imam Malik kata tak boleh. Apa niat imam kena sama dengan makmum. Itu sebab kadang-kadang kalau kita habis dah pakat bagi salam, tiba-tiba ada hamba Allah bangkit buat ba'diyah, kita pergi ikut belakang. Saat lagi orang pakat tengok kita habis. Kita pencuk juga buat terlupa tarik zip ke apa ke, duk heran pasal apa. Tak kena tahu lah. Rupa-rupanya kita buat tak kena ikut zuruf dekat waqi' tempat setempat. Tanya-tanya Syafi'i ke? Depa Syafi'i.
Pasal apa yang duk tengok? Tak ada dah. Selepas sembahyang jemaah tidak ada jemaah lain dah, dia kata. Apa cerita ni? Itu Malik dengan Hanafi saja tuan-tuan. Pasal berlaku di Malaysia ni ada. Tok Imam Makmum semua kaduk parti kita. Kita pun lepas tu tak singgah dah ke kampung tu. Sat lagi komodo lambat-lambat, sat lagi celaru. Tu ada tuan-tuan. Mengaji mazhab kita tahu. Tengok-tengok. Dah depa kata depa Syafi'i, tapi pasal apa perbuatan tersebut macam Maliki? Dia duk tunggu hujah orang tak kenal, orang tak kenal. Siapa yang tak kenal adalah hal ni? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Imam Syafi'i kenal dulu bagi betul. Duk berbincang tentang Syiah. Tanya apa dia Syiah? Syiah bukan kasut enggak, dia kata. Tu dia Syiah pun tak tahu. Syiah tak kenal, Syiah hak nu, Syiah hak ni. Orang tanya tahu tak Syiah tu apa dia? Syiah bukan hak yang nak terbit akhir zaman ke? La ilaha illallah, hak tu dajjal. Lah, dia kata hampir tak kenal apa dia, tapi duk kata orang tak betul. Sampai pasal apa? Pasal tidak ada ilmu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ini dalam ni kita kena bincang tuan-tuan. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, kitab karangan pertama Imam Syafi'i, kemudian daripada ia mendatangkan hadis bab ini. Katanya, kata Imam Syafi'i, dan tiada ini kelakuan Nabi. Ini bukan kelakuan Nabi sebenarnya hadis ni. Tak tahu hadis ni dia kata, tapi hasan lagi sahih. Tapi sebenarnya bukan perbuatan Nabi pada asal. Mungkin hari itu Nabi agak kelang kabut. Ada perbincangan ulama. Ini bukan perbuatan Nabi. Sebab Nabi dia dah set dah. Kalau 3. Kalau 2, ada kali Nabi ambil 2. Ada kali Nabi ambil pertama 1 sekali. Itu perbuatan Nabi. Bukan kata 3, 2, 1 apa-apa semua tak. Saya juga duk sebut-sebut nombor. Sat lagi dia jadi celaru juga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Terkadang ia membasuh 2 kali, dan terkadang sekali, dan terkadang 3 kali. Ini bukan kelakuan Nabi, kata Imam Syafi'i. Ya, sebab semulia-mulia makhluk Allah letak dekat Nabi, dia akan buat terbaik yang terbaik. Mungkin ada sebab yang berlaku atas Nabi, sebab nak tunjuk kepada umat dia. Sebab-sebab yang berlaku nak kata harus boleh. Tapi kalaulah Nabi tak pernah buat langsung semua 3, semua 2, semua sekali, siapa yang buat lain pada tu? Bid'ah. Faham? Apa kita bincang bab bid'ah? Ni sampai buat tahlil sikit bid'ah. Oh, lepas sikit wirid pun bid'ah. Bid'ah. Oh, dia tunggu kata bid'ah ya semua. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yakni yang demikian itu bukannya menunjukkan berlain-lainan dan bersalah-salahan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ia mengambil wuduk dan membasuh 3 kali, dan terkadang sekali. Dia direct daripada awal. Kalau mula sekali. Ada satu tempat tuan-tuan, sat lagi kita tengok kaifiat. Ada satu tempat sekali ya Nabi basuh. Yang lain 3, mai satu tempat sekali ya. Lepas tu 3 balik. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Sat lagi kita tengok cara Nabi ambil sembahyang bagaimana. Maka menunjukkan yang sempurna dan yang dipilih iaitu 3. Yang dipilih Nabi adalah perbuatan 3 kali, bukan 2 kali, bukan sekali. Tapi buat yang mana pun dikira harus boleh dipakai kira. Dan yang sekali basuh ia menunjukkan memadai, ambil sekali. Kalau tak ambil langsung, kira tak sah lah. Maka aku suka bagi seorang bahawa membasuh wuduk mukanya dan 2 tangannya, 2 kakinya 3 kali, kata Imam Syafi'i, dan menyapu kepala 3 kali dan meratakan sapunya. Maka jika meringkaskan oleh seseorang pada basuh muka dan 2 tangan dan 2 kaki atas sekali basuh yang boleh rata, dengan demikian itu memadalah akan dia. Kita basuh muka, kita rasa dah sampai semua, okey, memadai. Sebab apa kita buat sampai 3? Sebab mungkin hak yang pertama tak sampai, yang kedua boleh tolong. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik, terus masalah seterusnya 182. Membasuh anggota wuduk lebih daripada 3 kali. Dia terlajak pema pula dah. Dah lah buka ayat daripada nak padam api, dia basuh. Pasal apa yang basuh? Selalunya berlaku di muka. Pasal apa? Naik botol daripada ewa. Lalu tu sampai muka pun tak tahu dah jadi muka siapa. Dia main-main nak buat itu wuduk apa. Waktu tu baru dia duduk upak basuh, dia hentam 5 kali. Tak boleh tuan-tuan. Basuh dulu bagi clear,
sat lagi bagi rata apa semua, baru niat berwuduk. Begitu juga dengan sembahyang. Basuh dulu tempat-tempat keluar najis, tempat yang terkena najis, barulah ambil wuduk, baru angkat hadas besar. Ambil wuduk dulu. Saya ulang selalu. Pasal apa? Adat kita mandi, lepas tu baru ambil wuduk. Tak, Nabi caranya ialah membersihkan tubuh badan, ambil wuduk, lepas ambil wuduk baru angkat hadas besar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Lebih daripada 3 kali. Bermula masalah ini iaitu di dalam kitab karangan Imam Syafi'i ada tersebut. Kemudian daripada telah didatangkan hadis Abdullah bin Zaid itu atas sifat wuduk Nabi, kata Imam Syafi'i. Dan tiada aku suka, yakni makruh di sisi mazhab kita Imam Syafi'i. Tidak aku suka lebih daripada itu. Contohnya macam imam baca sampai 5 kali, 7 kali, 11 kali tasbih ketika rokok, sujud dan sebagainya. Hukum dia makruh. Kalau tuan-tuan sembahyang seorang diri, tuan-tuan nak baca berapa pun bacalah. Ni tuan-tuan jadi imam. Tak panggung lagi. Tak panggung lagi. Tak panggung lagi. Dia mula. Sat lagi mula meratus. Meratus tadi dia jadi makruh. Sebab apa? Dibenci oleh makmum. Imam yang dibenci oleh makmum hukumnya makruh. Dia tak boleh. Dia kena ra'i. Sebab tapi janganlah sampai Allahu Akbar, sami Allah kata. Janganlah sampai teratu. Agak-agak kita boleh agak dia ada konsep dia. Dia tahqiq, tartil, hadar dengan tadwir. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Pahala kalau macam tu tuan. Itu tahqiq, tartil, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kalau hadar, subhana rabbil azimi wa bihamdih. Tadwir, subhana rabbil azimi wa bihamdih. Dia jadi macam tu, hampir tak dengar punca apa langsung. Hak tu pun banyak jugalah. Kan? Pasal apa? Pasal dia kira nak habis sebab. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dia duduk dalam pema. Nak tahu ialah ketika dia bismillah. Imam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya setiap harakat yang dibaca tadi semua dia kena baca macam tu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada orang dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah. Huduh bacaan macam tu. Okey. Perbuatan apa semua kena baca ikut apa taranum, apa harakat yang kita pakai. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itulah yang terbaik yang patut kita ikut. Okey, tak boleh lebih pada 3 kali. Sebab kata Imam Syafi'i, aku tidak suka. Tiada aku suka bagi orang yang mengambil air sembahyang itu lebih daripada 3 kali basuh. Dan jika melebihi ia daripada demikian itu, tiadalah aku tegah akan dia, insya-Allah taala. Kalau Allah Taala izin. Tapi kalau dah pakai air lebih pada nak padam api, hukum dia membazir, adik-beradik setan. Tu Imam Syafi'i kata insya-Allah taala. Kalau izin Allah Taala lebih tu. Tapi kalau terlebih Allah Taala tak izin, dia adik-beradik setan. Ambil air mayang, Allah basuh, prum tak puas hati lagi. Biji mata merah daripada hantu raya dah, duduk tak puas hati lagi. Muslimat yang dirahmati Allah. Kata Abu Isa, dan beramal atas hadis di dalam masalah 178 itu berlaku atas sekalian ahli ilmu. Semua ahli ilmu berlaku, iaitu bahawasanya wuduk itu memadai ia dengan sekali basuh dan cukup afdalnya dengan 3 kali. Afdal 2 kali, yang lebih afdal ialah 3 kali. 1, 2, 3 ya, lebih tak ada disebut. Dan tiada lagi afdal kemudian daripada 3 kali. Dengar elok-elok tuan-tuan. Boleh lupa basuh tangan berapa kali tak tahu. Punya syuk minayak. Ayya saraf ya Umar, kata Nabi SAW, dia syuk minayak. Ayya saraf ya Umar. Sehingga Saidina Umar ditegur, ni apa pembaziran apa ni wahai Umar? Duk syuk min ayak, ambil air mayang macam main. Ambil air mayang di tempat ayak banyak macam ni pun pembaziran kah? Nabi kata ya. Pasal apa? Main ayak. Nak ambil ayak sembahyang ke nak main ayak? Tu pernah Imam Syafi'i pernah sebut dulu, saya sebut dulu kitab dulu sebelum ni, siapa yang ambil ayak sembahyang tiba-tiba dalam keadaan panas dia letak di muka, hilang niat dia untuk berwuduk, seolah dia bermain dengan kesejukan tadi, jatuh, tak sah wuduknya.
Dia kena niat untuk membersihkan diri, bukan nak bermain dengan sejuk. Itu sebab sebelum nak ambil nawaitu doa, kita diajak oleh Nabi dengan basuh tangan dulu. Bila kita basuh tangan, kita tahu dah main dengan sejuk. Maka kita tak ada niat lagi waktu basuh tangan, waktu kita berkumur, waktu basuh hidung, baru nak basuh muka. Tapi kalau pi jenis yang instant punya ni, dia ambil terus basuh muka, tiba-tiba terniat, oh sejuknya, syok lah. Syok apa dia? Mana pi nawaitu doa tadi? Punggah. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Baik. Dan kata Ibnu Al-Mubarak, tiadalah aku mengumpatkan mengatakan, amboi, titik dia tak tahu mana, mau mengatakan sejahtera daripada salah apabila melebihi seseorang membasuh lebih daripada 3 kali. Dan kata Ahmad, mazhab Hambali, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq, dan tiada lebih atas 3 kali melainkan laki-laki yang dibalakan dengannya was-was. Orang yang ambil lebih pada 3 kali, kata mazhab Hambali, orang ni ada penyakit was-was. Penyakit was-was tak pakai. Tuan-tuan Syafi'i, Syafi'i tak apa ambil lebih tak apa. Tapi kalau tuan-tuan mazhab Hambali, tuan-tuan ambil lebih pada 3, tuan-tuan ada penyakit was-was. Penyakit was-was, tuan-tuan pergi berubatlah. Sebab dia berkaitan dengan hati. Kena mengaji ilmu yakin betul-betul, ainul yakin, hakul yakin, tuan-tuan tahu, maka terhindarlah penyakit was-was. Kalau tak boleh juga, nak berubat macam mana? Bacalah qul a'udzu birabbin nas pada tiap-tiap kali nak buat amalan ibadah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masuk bab yang baru, bab majaa fi wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kana. 183, bab yang telah datang ia pada menyatakan wuduk Nabi SAW, betapa ada ia, bagaimana cara Nabi ambil ayat sembahyang. Kita nak bincang malam ni, tapi saya tak tunjuklah macam minggu sudah siap dengan tunjuk cara buat mau cukup. Kamera tak tahu duduk tang mana, saya padam tu. Okey, baik. Yang telah datang ia pada menyatakan wuduk Nabi SAW, betapa ada ia, bagaimana cara sebenar Nabi ambil ayat sembahyang. Cuba kita tengok, kita dengar, kita belajar betul tak dengan hak cara kita duk mengaji lah, hak kita duk buat lah. Tapi kena tengok balik mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan mazhab Maliki dan juga mazhab Hanafi. Dah kata kita Syafi'i, bagaimana cara? Baik, ketahuilah kiranya ya saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di dalam bab ini Abu Isa At-Tirmizi mendatangkan hadis peri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil air sembahyang daripada awalnya sampai akhirnya. Sabit dengan hadis. Kata Abu Isa At-Tirmizi, satu hadis nak sabit dengan perbuatan Nabi ambil wuduk. An Abi Hayyah qala ra'aitu Aliyan tawadda'a fa khasala kaffaihi hatta anqahuma thumma madmada thalatha wastanshaqa thalatha. Dengan elok, diriwayatkan daripada Abi Hayyah, katanya telah aku lihat, tengok dengan mata. Belajar ni dia ada banyak, dengar, tengok, lagi dengar, tengok, lagi apa dah? Dengar, tengok, lagi buat. Dia kena ada teori dan praktikal. Hak ngaji lama dah ni tuan-tuan, umur lah 60 dah, umur lah 80 dah, umur lah 70 dah. Dia mengaji zaman dulu, dia tak pernah praktikal pun, tapi ada ilmu. Bila dia tak praktikal, hilang. Tuan-tuan hafal ayat Quran, tuan-tuan hafal hadis, tuan-tuan hafal Quran contohnya. Bila nak praktikkan? Waktu jadi imam, waktu sembahyang. Bawalah Yasin dalam sembahyang ke apa ke. Tapi jadi imam janganlah minta-minta lah. Takut dia cerita lama sekali lagi. Duduk sembahyang subuh baca Yasin, sembahyang waktu Jumaat. Nak peringat balik, dia kena ada praktikal. Ngaji lama dah bab sembahyang tahajud, bila nak buat? Tak buat-buat lagi. Ngaji lama dah bab umrah, bab ni, bab nu, tak pipi lagi pun, maka dia takkan terbit ilmu tersebut. Kita buat baru kita tahu keberkesanan ilmu yang kita pelajari tadi. Dia kena ada teori dan praktikal. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, aku lihat, kata Abu Hayyah,
Baginda Ali mengambil air sembahyang sebagaimana Nabi mengambil air sembahyang, yakni ia mensifatkan maka membasuh ia akan dua tapak tangannya di luar bijana. Dia kata ada bekas, dia ambil celup sikit, dia basuh di luar. Kalau kata kita buka ayak, tentu saja. Kalau kita kolah besar, ambil cedok di luar, bukan pergi celup di dalam tu. Tak, tu bukan sifat Nabi. Yang pertama di luar bijana. Menurut semacam Nabi hingga menyuci ia akan keduanya 3 kali, kemudian berkumur-kumur ia 3 kali. 3 kali kumur. Dan menghisap air ke hidung. Kita buat macam mana? Tak pun. Nabi SAW habis hak ini, habis hak Nabi kumur, saki baki. Oh, pinau dia kata. Taklah yang siapa suruh pergi isap ayak hak banyak. Isap ayak hak yang baki saja. Saya kata kalau isap ayak banyak tu gajah ya buat kerja tu. Tapi hak yang saki baki saja, ambil bagi basah tangan. Isap yang sepenghabisan napas kita. Lepas jangan. Cerita tu pinau sungguh lah. Tak. Napas bagi setengah napas. Lepas tu buang. Tu cara Nabi SAW. Baik. Mengisap air ke hidung 3 kali. Maka niat mengambil air sembahyang sengaja sudah sedia daripada masa mula mengambil air sembahyang. Bukan masa ambil waktu tu, dah sampai ke muka. Niat duk tang tu. Baik. Dan membasuh ia akan mukanya 3 kali sebagaimana ghalib yang diperbuat Nabi dan kelakuan yang afdal. Ayak Nabi ambil ayak sembahyang sikit saja, secupak sahaja ayak Nabi. Ayak kita ambil selori, tak sama langsung. Secupak. Bila kata ayak yang nak kata cupak, daripada tadi mula kumuk mula apa, cukup ke banyak tu? Maka Nabi ambil, letak di tangan, daripada ujung ni sampai ujung ni bagi basah, kembang. Dah. Ni dak dia upak tu lah. Terkelak bulu-bulu hidung dia punya upak. Dia upak buat apa? Dia ambil ayak semayang, bukan waktu basuh baju dah. Ambil dah. Kalau ambil sebelah tangan, letak daripada mula sebelah sini, tolak pergi sini, habis. Jangan diulang. Takut kalau diulang, takut jadi mustakmal. Tapi kalau tonton ulang tanpa mengangkat tangan, tak apa. Tapi kalau ulang, mustakmal. Mustakmal tak sah. Tapi kalau dah kira dah sapu untuk sampai bulatan muka, okey. Tang mana dia? Mula daripada tumbuh rambut sampai sini, maka melebihinya afdal sadar zara'i. Mula daripada anak telinga ni sampai sini. Itu kawasan dia. Dah. Okey, ni dak dia ambil tang ni ya. Ni hak tang ni pita tang mana? Tak tahulah. Betul ya tuan-tuan. Muslimin muslimat dari rahmati Allah ni dikata muka. Bila kata muka, betul tang mana keadaan muka. Wa khasala wajhahu salasan. Basuh muka 3 kali diperbuat Nabi dengan kelakuan yang afdal. Wa dhira'i thalathan wa masaha bi ra'sihi marratan. Tengok ni kelakuan Nabi. Nak buat tak apa, tak buat pun tak apa. Hari kita tengok Imam Syafi'i kata apa. Dan membasuh ia akan tangannya, kemudian daripada selesai membasuh mukanya, basuh tangan. Dan dengan tertib apa dia ni? Dan mualat. Tertib dan mualat. Berturut-turut, tak boleh terhenti. Berturut-turut. Ambil. Dia boleh sembang dengan kawan sebelah. Lama tak tengok. Bisnes okey. Apa tu dia sambung balik. Dah. Nabi tak pernah buat macam tu. Kalau dia ambil terus, tertibnya ni tidak ada mualat. 3 kali. Dan menyapu ia dengan kepalanya sekali sahaja. Basahkan tangan. Nabi patah balik. Tapi mazhab Imam Syafi'i kata basahkan tangan, tarik, beh.
Sebab kalau kita patah balik, Imam Syafi'i kata mustakmal. Kita tengok balik, walaupun perbuatan itu perbuatan Nabi, tapi kita kena tengok balik pada mazhab. Sekali saja basuh kepala. Tapi kalau tuan-tuan nak buat 3 kali, boleh, tak ada apa. Sebab pada ghalibnya kata Imam Syafi'i, Nabi akan buat 3-3-3. Tapi Imam Hanafi dia buat sekali saja, tapi dia patah balik macam ni. Tu cara basuh kepala yang sebenar. Ni dak. Wah, takut remeh jatuh. Takut hak ni gel hak dia pakai, hak pacak punya rambut tu pacak, kalau hak dia kata kacau pula. Boleh tak basuh atas serban? Atas serban. Nak lilit tak reti. Tadi pun perempuan yang lilit dia kata. Bila nak lilit tak reti, sekali lagi pergi masjid ambil. Tapi kalau ikat kuat, musim sejuk dan sebagainya, memadai basuh atas ni. Macam khuf juga. Tapi jaga, itu bukan mazhab kita. Macam mana pun kena tolak dia sikit, ambil basuh. Kalau terongkai kata serban tadi, biar pergi kat dia lah. Letak atas bawah lah. Tu bukan haji dah panggil, hak tu haji sangkut. Bukan serban haji dah tu, hak tu haji sangkut. Tapi kalau letak di sini saja tak memadai tuan-tuan. Buka, bagi dia jadi macam rida, letak atas ni. Ataupun lilit badan, dapat balik pahala. Sebab Imam Syafi'i kata, kalau tak reti ikat serban, lilit badan. Buat macam kita pakai ihram. Mula daripada sini, lepas letak sini. Sebab sunnah Nabi. Takut baju kita diangkat angin, maka menggunakan rida, ataupun rida tu hak kain yang selalu Nabi guna sebagai sitratul musallin, balut badan. Kaedah kita orang Melayu, dia buat bagi serban dia 3 segi kan, letak atas tu, memadai. Boleh, tak ada apa. Nak lilit tak apa arti, lilit pun tu dia lah tutup sampai kening-kening ni, apa cerita. Memadai dengan nampak sedikit 1/3. Okey, tak ada apa tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Basuh kepala sekali saja Nabi basuh, tapi Imam Syafi'i kata 3 kali. Sebab pada perbuatan ghalib, apa pun Nabi suka 3, maka kita ambil sunat itu sebagai 3. Walaupun di sini kata sekali saja. Kemudian membasuh ia akan 2 tapak kakinya sampai kedua buku lali. Membasuh ia akan, saya tak baca hadis. Summa ghassala qadamaihi ilal ka'bain. Kemudian membasuh ia akan 2 tapak kakinya sampai kedua buku lali. Tarik, tapi tangan kiri tuan-tuan. Basuh tapak kaki dengan tangan kiri. Tarik sampai buku lali. Okey. Dengan rata basah celah-celah jari dan tumit. Summa qama fa aqaza fadala wada'hu fasharaba wa huwa qa'ima. Yang tangan kanan tarik atas, tangan kiri tarik ke bawah. Dia kerja macam tu. Tu yang orang suruh duduk. Tiap-tiap kali main mengajar aja duduk ajak tu. Tu yang orang suruh duduk. Tempat wuduk yang orang buat tu pasal itulah. Ni dak, kerja duduk naik tenggek atas tu. Kerja duduk naik tenggek atas tu. Bukan suruh tenggek, suruh duduk atas tu, ambil sembahyang, nak ambil sunnah Nabi. Ustaz kerja marah bab tu. Tak marah sungguh lah, pasal boleh dikatakan kebanyakan masjid dia akan buat tempat duduk hak 4 segi tu. Sebab sunnah Nabi SAW, Nabi akan buat daripada batang kurma, tempat beda dia duduk. Lepas tu Saidina Ali tolong tuang. Saidina Ali tolong tuang tu yang Saidina Ali nampak bagaimana perbuatan Nabi daripada awal hingga akhir. Lepas tu dia buat pula, diriwayatkan oleh Abu Hayyah. Abu Hayyah tengok dia pula, inilah perbuatan Nabi. Tu cerita atas perbuatan apabila ditolong Saidina Ali atas tuang bijana tadi atas dia. Nabi buat, Saidina Ali tengok. Lepas tu dia buat pula. Tu kata mengaji kena tengok cara, bukan takat dengar ataupun baca. Macam tu punggah cerita dia. Pasal apa? Tak ada orang depan yang nak tunjuk bagaimana kaifa kana, bagaimana cara. Tak ada, maka silat-silat kita jatuh sesat tuan-tuan. Okey, baik. Kemudian daripada selesai wuduknya, ia pun berdiri. Maka mengambil ia akan air sembahyangnya, maka minum ia akan dia. Ayat sembahyang hak lebih tadi, hak yang Nabi cedok ataupun Nabi buah dalam bekas bijana, hak yang ada mulut macam tu, Nabi ambil minum dalam keadaan berdiri. Sekejap lagi kita bincang. Minum diri boleh Ustaz no? Awak tak boleh pula. Nabi buat macam tu. Habis ambil yang mayang. Tapi janganlah di bilik ayak tadi tuan-tuan ambil. Pergi minum ayak hak pilih tu pula cerdik ambil ketua. Ayak yang Nabi ambil tu adalah ayak Zam-Zam. Okey. Hari kita cerita tuan-tuan. Boleh tak boleh minum diri ni?
Tapi ada ulama kata siapa yang minum berdiri, dia teringat kata dia berdiri, hendaklah dia muntahkan balik. Sebab berdiri tadi tak elok. Tapi pasal apa yang Nabi buat? Sekali lagi kita bincang. Summa khala ahbabtu an uriyakum kaifa kana tuhuru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata ia, siapa kata? Imam Saidina Ali kata, aku mengambil wuduk demikian ini, aku suka hendak memperlihat akan kamu sekalian betapa ada mengambil air sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu semua, kata Saidina Ali, perbuatlah semacam aku perbuat, yang aku turut sebagaimana aku lihat Nabi memperbuatnya. Kata Abu Isa, bermula hadis ini hasan lagi sahih. Tu cara perbuatan Nabi ambil ayat sembahyang yang ditunjukkan oleh Saidina Ali kepada Abu Hayyah. Maka Abu Hayyah meriwayatkan hadis ini kepada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, 184. Masalah membasuh tangan dahulu daripada wuduk. Ya saudaraku, di dalam hadis masalah 183 itu menyebutkan awal-awal perbuatan yang diperbuat oleh Nabi seperti yang dilakukan oleh baginda Ali itu ialah membasuh tangan. Basuh tangan dulu sampai pergelangan tangan. Itu sunnah Nabi. Kita basuh muka terus. Ada juga pipi basuh kaki dulu kah? Ni celah wuduk ada. Baik. Sebelum mencelup ke dalam bijana hingga cuci. Kalau ada kolah, jangan celup, cedok. Kalau tak ada penyedok, iaitu gayung, ambil dengan serban, ambil dengan sesuatu yang suci, ambil buka kain bersih, celup dalam air, perah di tangan. Jangan celup dalam tu, sebab kita dah bincang dah, tangan kita bernajis, takut-takut kita celup dalam bekas tu dah bernajis. Maka cedok luar daripada bijana. Ini yang disebut dalam masalah bab basuh tangan. Kata Imam Syafi'i, dan aku suka membasuh dua tangan sebelum memasukkan ke dalam bijana bagi wuduk. Ialah kerana sunat, kerana sunnah, bukannya kerana fardu, sunat saja, kata Imam Syafi'i. Bila dah mengaji, dia ambil pak basah dua kering, pak basah dua kering. Lama mana dah? 40 tahun dah. Pak basah dua kering tu, pak basah dua kering tu, pak basah dua kering tu. Apa dia pak basah dua kering? Cerita apilah. Basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Tu yang basah. Yang kering, niat dengan tertib. Lama dah. Berapa kali? Semua sekali ya. Aduh. Mau kalau kerja nak bonus. Kalau nak apa sikit gaji nak lebih. Tang hak pahala semua nak kurang. Kalau Allah Ta'ala kata tak payah duduk lana dalam syurga, duduk depan pintu boleh ikut no. Pasal semua hak yang boleh nak ringkas. Ingat tuan-tuan, sembahyang sunat, buatlah semua yang sunat-sunat yang ada. Tapi kita faham sembahyang sunat ambil hak wajib saja? Tidak. Allahu Akbar. Doa iftitah tahu tang mana, baca Fatihah wala dhalin. Allahu Akbar. Dah kata sembahyang sunat, semua sunat kena masuk. Tu perbuatan Nabi yang sebenar. Masuk surah, selalu Nabi baca surah apa? Khuliyah dengan khulullah. Khuliyah rakaat pertama, khulullah rakaat kedua. Tu kan. Kalau kata tiga. Sembahyang sunat melakukan semua yang sunat. Ni kan kata kat orang sekitar pun sama juga. Allahu Akbar, Fatihah tu ya. Pasal apa? Yang tu pun pasal pertikaian. Iftitah ini kadang-kadang tidak dibaca. Okey. Ada dua pertikaian tu lah. Ambil hak wajib semua. Rokok pun sekali lah. Subhanallah rabbil azim wa bihamdihi. Allahu Akbar. Nak tunggu nak balik dah. Kira Aiman duk panggil dah no. Bang dia. Kira tu apa pasal awal? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Marah Aiman. Masalah 185, niat mengambil air sembahyang. Ni cerita bab niat pula. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, dan tiada memadai wuduk melainkan dengan niat. Tapi Imam Hanafi kata tak niat pun tak apa, sebab perbuatan tadi menunjukkan pada niat. Tapi Imam Syafi'i kata kena niat. Niat duduk di mana? Ketika mana nak ambil ketika basuh muka. Dan memadai akan dia daripada niat padanya bahawa mengambil wuduk ia hal keadaannya niat bersuci. Aku bersuci kerana Allah Ta'ala pun jadi dah. Aku mengangkat wuduk kerana Allah Ta'ala. Aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Aku okey. Tapi aku mengangkat bersuci, okey, ada satu lagi, li istibahati solah. Ataupun dia niat kata nak baca Quran, dia pergi ambil ayat sembahyang.
Bahasa kita kata ambil sembahyang, dia niat dalam hati kerana nak baca Quran, boleh tak sembahyang? Tak boleh. Dia kena niat semua untuk amalan-amalan. Kalau dia niat dalam hati kata nak baca Quran lagi, dia ambil niat terlintas dalam hati kerana nak baca Quran, tiba-tiba azan, dia kena pergi ambil lain untuk hak yang ni pula. Dia kata niat ni besar tuan-tuan. Lah ni kita pukul rata semua senang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bab niat disebut di sini bersuci daripada hadas ataupun bersuci kerana sembahyang fardu atau sunat, atau bersuci kerana membaca Al-Quran. Tengok dia kata bersuci kerana membaca Al-Quran dan sembahyang atas jenazah. Ada ulama kata sembahyang jenazah tak payah ambil ayat sembahyang pun ada. Ni ulama mutabar. Imam Syafi'i kata kena ambil ayat sembahyang. Atau daripada barang yang menyerupai akan demikian, daripada barang yang tiada memperbuat seorang akan dia melainkan dengan suci. Benar yang berkaitan. Baca Yasin tuan-tuan, baca Yasin kena ada ayat sembahyang tak? Ada, dapat pahala. Tak ada, tak apa, sebab dia bukan mashaf. Tapi kalau hadas besar, jangan duk terbiang. Tuan-tuan nak baca ayat-ayat Quran yang pendek-pendek, tak ada apa, tak ada ayat sembahyang, pegang. Kitab-kitab hadis tak apa. Tapi kalau mashaf Al-Quran yang ada 30 juzuk, 1014 surah yang kata tadi, maka wajib atasnya ada wuduk. Wajib ada wuduk. Hukum membaca, hukum membaca lain pula, hukum memegang lain, hukum membaca lain. Hukum membaca pada mazhab kita tak boleh kalau orang tu berhadas besar. Tapi pada mazhab Hanafi, dia perempuan darah haid, tapi dia seorang hafizah, dia nak ditasmikkan bacaan, dia boleh baca ayat, dia niat zikir, bukan membaca Quran, dia niat zikir. Tapi itu bukan mazhab kita lah. Mazhab kita macam mana pun dah, kalau kata ni tak ada. Okey, buku Iqra budak-budak tadi, buku 5, buku 6 selalunya ayat tu panjang-panjang dah. Tak apa, dia bukan mashaf. Kalau dia nak baca waqala boleh, walaupun dia dalam keadaan hadas besar, dia bukan baca sampai habis ayat, takat-takat tu saja. Dah dibincang dah oleh ulama tentang pembacaan pengajian. Dalam bab ngaji diharuskan. Muslimin muslimat dirahmati Allah, sayang anak-anak. Dah lah hantar anak-anak mengaji, dah jah 6 baru nak pergi hantar mengaji Quran. Dah hantar mengaji Quran, dah boleh baca aja duk cuti. Cuti tu pakai harus nak khatam bila. Maka bila dah boleh baca agak-agak, kalau hak yang Iqra, hak yang pendek-pendek boleh, tak ada apa. Pegang tak ada apa, dia bukannya mashaf. Takat nak baca. Guru perempuan, ustazah pun macam tu juga. Dia duduk pergi sekolah pun lebih kurang. Cuma dia tak baca dengan sarih, yang ni dengan jelas. Ayat tu bagi perhabis. Dia perbetul saja bacaan orang yang salah saja. Tu hukum dia. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Masalah niat kemudian daripada basuh setengah anggota wuduk. Niat lepas daripada basuh. Kata Imam Syafi'i, dan jikalau mengambil wuduk seorang akan setengah anggotanya dengan tiada niat, kemudian berniat ia pada segala yang baki-bakinya, nescaya tiada memadai. Tang mana tempat niat ketika basuh muka? Tiba-tiba tang mai basuh kaki baru teringat dia niat tang tu. Tak sah, dia kena ambil balik tang muka. Hak tangan tak payahlah. Pasal tu sunat. Ambil tang muka dulu. Pihak tang mana yang kita terlupa. Nescaya tiada memadak akan dia, maksudnya tak dipakai, kata Imam Syafi'i, melainkan bahawa kembali mengambil wuduk bagi yang tiada niat, maka baharu baginya akan niat memadailah akan dia oleh itu wuduk, kata Abu Muhammad Ar-Rabi' bin Sulaiman. Dan basuh barang yang kemudian daripadanya, kerana Imam Syafi'i berkata demikian pada tempat lain daripada sini. Tuan-tuan buat terlupa, basuh kaki lagi. Dak lagi, tak apa, pasal dia yang terakhir. Dah pi mana dah, tak angkat takbiratul ihram, tiba-tiba tangan lupa basuh lah. Pi basuh tangan, perhabis. Lepas tangan apa? Perhabis itu. Bukan kata basuh tangan saja, perhabis tang mana yang kita terlupa. Lupa basuh muka. Mayang apa lupa basuh muka? Pasal dia duduk tang tu niat. Lupa tang mana, ambil daripada situ, perhabis mengikut turutan. Bukan kata basuh tang tu saja, perhabis mengikut turutan. Itu kata Imam Syafi'i. Terus masalah niat berserta mengambil wuduk. Niat berserta mengambil wuduk. Waktu bila? Kata Imam Syafi'i, dan apabila mendahului seseorang akan niat serta mengambil pada wuduk, nescaya memadailah ia. Ambil
ketika mana niat. Nescaya memadailah akan dia oleh wuduknya, dan jika mendahului ia akan niat sebelum mengambil akan wuduknya kemudian ghaib daripadanya, nescaya tiada memadai. Dia niat dah dalam hati, aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, ayat tak sampai lagi pun tak pakai. Dia kena sama-sama sah kata ayat kena muka, rasa-rasa sejuk tu, niat terus, aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, aku bersuci kerana Allah Ta'ala, aku mengangkat hadai kecil kerana Allah Ta'ala. Dia tak boleh dalam perjalanan, waktu kena tu baru niat Allah, macam Allahu Akbar. Saya kata qasad ta'rid ta'yin masuk, Allahu Akbar. Pasal apa yang panjang? Saja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat disusun, sekali lintah dalam hati saja tuan-tuan, sekali lintah. Apa dia yang perlu kata, itu yang masuk. Jangan duk rangkai panjang. Bila rangkai panjang Allah, lebih pada 2 harakat Allahu Akbar, jatuh. Sah tu sah, tapi jatuh. Sah bacaannya. Tapi jaga tuan-tuan, takbiratul ihram, mengangkat tangan tu sunat saja. Menyebut kalimah Allahu Akbar tu yang rukun. Allah. Tak tahu mana. Tak sah mayang dah. Bat, tak tahu punya bat saja pula. Ataupun Allah bar, dia jadi saktah ataupun terhenti di antara kedua pun tak sah. Allahu Akbar, sebut bagilah Allahu Akbar. Pasal penyegan tu banyak sungguh, heran sungguh hak penyegan ni. Allah bar. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, takut tu, takut. Pasal apa? Takut kita tidak diterima amalan tersebut. Yang tangan tu dia berkisah sungguh. Yang Allahu Akbar tu cincai, yang tangan tu engkat macam-macam, yang engkat stem mesin padi pun tak. Allah ya, dia karau habis padi-padi, yang ditarik ke sana, yang ke sini, yang ke sana. Yang kata sunnah Nabi SAW ni duduk tang ni, tapak tangan menghadap kiblat. Lelaki buka, perempuan rapat. Lelaki buka. Ni hak lelaki. Yang hak perempuan tu dia macam tak ada, tunggang tu balik habis-habis. Perempuan, lelaki, tang ni kena bengkokkan menghadap kiblat. Sat lagi duk pi pedar pula nak bayar hisab lagi. Allahu Akbar. Dan tak payah duk pedar, buat tu kata sampai cukup yakin dah. Allahu Akbar. Ada juga Allahu Akbar, tangan dah sampai dah, Allahu Akbar, intiqalat dah, sah pada takbir. Tapi perbuatan mengangkat tangan hak sunat tadi tak dapat. Allah Allahu Akbar. Duduk tang ni dah baru bunyi Allahu Akbar pun ada juga. Tang mana yang nak cerita? Duduk di sini ni Allahu Akbar. Bukan waktu nak hayun naik Allahu Akbar. Duduk tang ni Allahu Akbar. Sat lagi tengok pekat depan betul habis. Tak, bukanlah pun tak apa, bila-bila pun tak apa. Janji sebut Allahu Akbar tu yang saya nak pesan betul-betul. Sebut Allahu Akbar. Takbir tadi bagi clear, sekurang-kurangnya dengar di telinga. Ni takbir derah pada tu imam, Allahu Akbar, terkejut tu imam. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Celah pula tu. Tak maaf nak sebut nak. Itu tabiat. Bila dah jadi tabiat, sampai orang pun tak mau nak duduk dengan kita. Kita yang khusyuk dan khuduk ni duk baca Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Yang kita dah duduk sebelah ni Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali dah takbir Allahu Akbar kabira. Tu tak masuk hak kawan ni duk. Tolong tuan-tuan. Tolong tuan-tuan, pasal apa saya sebut macam tu? Kalau tuan-tuan khusyuk, orang lain habis hilang khusyuk, tuan-tuan tanggung balik. Biar sama-sama adil. Hanya dengar di telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bagi dengar di telinga kita. Tak apa dia saat-saat dia terbenam, saat-saat dia timbul, tak apa. Ni nak bagi soreh sungguh. Alhamdulillahirabbil. Kita duduk belakang pun celaru, hak duduk tepi pun celaru, hak duduk depan tu imam pun la baca Allahu Ahad pun tak betul. Tak jadi sungguh tuan-tuan. Pasal saya jadi kata, apatah mana aku nak sambung ni bunyi balik. Dia derah sungguhlah. Tahiyya. Tabiat tuan-tuan.
Benda tu boleh perbetul. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ni sebagai satu kita nak balik pada perbuatan cara sebenar yang kadang-kadang kita buat kerana tabiat. Kadang-kadang kita buat kerana kita memang nak buat dengan khusyuk. Kalau yang tabiat bukan khusyuk pun. Orang yang buat kerana tabiat ni maksudnya dia dah terbuat macam robot. Dia buat sampai jadi macam tu. Dia tulis pula Allah. Pak siap dengan titik baris mau dia bubuh siap-siap. Pun ada juga. Tak nak angkat lah waktu bila asyhadu alla ilaha illallah. Tengok di situ. Mata jangan liak. Mula tengok tempat sujud, asyhadu alla ilaha illallah, tengok jari. Jari naik-naik itu agak. Tapi jangan dulu lak sampai terangkat tunjuk sampai situ. Hak tu benda lain yang terangkat macam tu. Asyhadu alla, tunjuk kiblat, bukan terangkat sampai situ tu. Macam tu lah. Yang tuan-tuan nak tulis memang nak bagi sabit dengan asyhadu alla. Ada ulama kata nak sabit dalam diri tentang syahadah tadi. Tak apalah, ni siap ngambuh titik baris semua suruh buat apa? Asyhadu alla, alif fathah, sin sukun, ashha patah. Duk cerita tentang tu saja tu imam sat lagi dah asyhadu alla ilaha illallah, orang habis baca dia tak, Muhammad tak ada nak berbaris lagi. Dah, cuma angkat asyhadu alla ilaha illallah. Lepas tu tuan-tuan nak turun ke tak mau ikut. Pasal guru saya Syekh Nuruddin Al-Banjari Maki Al-Marbau, dia kata apa? Asalnya 5 menjadi 9. Tu waktu tahiyat. Asal 5 menjadi 9. 5 dalam bahasa Arab ni bulat. Lepas tu menjadi 9. Kalau tuan-tuan nak pecah tak pecah, itu hak lah. Tapi waktu syahadah tadi asyhadu alla, nak buat daripada awal pun tak apa, nak buat daripada ni. Ada kadang-kadang orang mai asyhadu alla pun tak apa, ataupun daripada awal. Tapi awal tu dengan naik dah. Sehari kalau naik, nak naik waktu bila dah? Tu yang hak cacak naik lebih pada orang, ready terlebih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ini kaifah kana, bagaimana cara nak ambil cara nak sembahyang. Kadang-kadang tak tahulah macam mana dia jadi tabiat tuan-tuan. Daripada kecil dia diasuh, maka macam itulah cermin diri. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berniat yang macam-macam pada wuduk. Kata Imam Syafi'i, dan apabila mengambil wuduk seseorang dengan membasuh mukanya hal keadaannya niat bersuci, kemudian berubah niat pada tangannya dan pada baki-baki anggotanya kerana berbersih-bersihan atau bersejuk-sejukan, kata Imam Syafi'i, bukannya kerana bersuci, nescaya tiada memadai wuduknya. Mula tang ni kata aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, aku mengangkat adik kecil kerana Allah Ta'ala, aku bersuci kerana Allah Ta'ala, main-main tak basuh tangan, sejuknya, bukan kerana bersuci, tak sah. Ni kata Imam Syafi'i ni tuan-tuan, bukan mazhab lain, mazhab kita. Semua dia kena mai sekali dah. Perbuatan dia kerana apa? Kerana nak bersuci. Kerana apa nak bersuci? Basuh kaki kerana apa? Kerana nak bersuci. Memang pada tempat asalnya pada muka, tapi semua kena selari. Itu sebab makruh bersembang ketika ambil wuduk. Makruh delay, ailat. Dia basuh muka, dia melengung. Dia basuh tangan, dia melengung dulu. Pasal apa pun tak tahu. Jangan dia buat macam tu, sebab takut sekali lagi dia berubah niat. Imam Syafi'i kata tak memadai, tak boleh buat macam tu. Dia kena bersambung terus. Baik. Bukannya bersuci, kata Imam Syafi'i, nescaya tiada memadai wuduknya hingga kembali ia membasuh segala anggotanya yang ia niat tiada bersuci tadi. Jangan sampai was-was tuan-tuan. Bila dah mengaji tahun tu sekali lagi dia duk ambil ayat sembahyang, terlupa niat, dia main niat balik. Biji mata merah sungguh. Pasal apa? Terlupa nak niat, dia ambil balik. Niat hak yang untuk ni, untuk tangan. Tangan tak payah, cuma ingat kata nak bersuci saja. Okey, baik. Masalah seterusnya membasuh muka wuduk. Basuh muka ketika wuduk adalah masalah 183 itu menyebutkan Nabi SAW mengambil air sembahyang dengan membasuh mukanya 3 kali dengan katanya waqsilu wujuhahu salasan. Maka kata Imam Syafi'i, telah berfirman Allah Ta'ala faqsilu wujuhakum dalam Al-Quran, maka hendaklah basuh olehmu sekalian akan muka-muka kamu. Maka adalah yang terakalnya, yang logik, bahwasanya muka itu barang yang lain daripada tempat tempat tumbuh rambut. Saya tempat tumbuh rambut saya tang ni ustaz. Tu botak nama dia. Dak hak mula-mula tumbuh tu tang mana? Tang ni lah.
tempat mula tumbuh rambut, akan muka tempat tanah. Bahwasanya muka itu ialah barang yang tempat tumbuh rambut kepala sampai 2 telinga. Bukan di sini, 2 telinga anak ni hingga ke janggut. Janggut sampai tang ni pada kan. Maka tang tu lah, tang mana kawasan janggut. Ada hak janggut tumbuh tang ni saja. Ada juga hak janggut tang ni tak nak, heran sungguh. Pasal apa tu? Di sini tang ni saja. Janggut dah kata janggut tang ni, maka kawasan janggut kata Imam Syafi'i tang tu kena basuh lah. Tiba-tiba dia basuh tak sampai, dia bisa basuh sampai mulut saja, maka tidak sah wuduknya tadi. Baik, masalah membasuh wuduk tangan ke siku bagaimana rupa adalah di dalam hadis pada masalah ini menerangkan Nabi mengambil air sembahyang yakni wuduk dengan membasuh 2 tangannya bagi wuduknya dengan katanya wa zira'i salasan. Maka kata Imam Syafi'i, kata mazhab kita, telah berfirman Allah wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuh olehmu akan tangan kamu sampai ke siku. Tang mana siku tuan-tuan? Ni Imam Syafi'i tanya balik. Ni kepala siku, tang mana siku? Duk belek, tang mana siku kata. Genting ni kah siku? Betul, tang ni siku. Tapi kalau boleh lebihkan sedikit. Itu dalam bab kita, bab ikhtiyati, dalam bab sadar zara'i, ambil lebih sikit. Tapi jangan sampai basuh tang ni. Dia basuh sampai tang ni. Hak tu dia jadi membazir. Bila dah membazir, jatuh balik dosa. Ambil takat lebih sikit pada had, dia panggil lebih pada had. Okey. Maka tiada aku ketahui orang yang menyalahi pada siku itu. Tak tahu tang mana siku sebenarnya. Tang mana siku sebenarnya. Okey. Setengah daripadanya barang yang dibasuh akan dia seolah-olahnya mereka itu berjalan kepada maknanya. Makna siku tadi. Tang mana siku tadi ni? Ni siku kah? Ni sigung. Sigung tu perbuatan. Okey, tang mana siku sebenarnya? Tu dia kata, kalau kita tak tahu, kita lebihkan sedikit. Hingga sampai engkau basuh siku, maka tiada memadai basuh 2 tangan sekali-sekali, melainkan bahawa dibasuh daripada hujung jari sampai membasuh siku, dan tiada memadai melainkan bahawa didatangkan basuh atas zahir. Basuh atas zahir, tiba-tiba tangan dia kena pakai simen. Mai tanya kita, macam mana ustaz duduk macam tu? Pasal apa? Marah kat bini karati meja, pang, padan muka, patah tangan. Tu nak ambil mayang duk wah, macam mana nak ambil mayang? Takkan nak ronggah balik simen tu tadi? Tak, memadai atas zahir. Sapu atas tu lah. Sapu atas tu. Tapi kalau boleh buka, buka lah. Tapi dah melekat. Buka sekali lagi, memandai pula, lebih pada doktor pula. Okey. Yang pertama kena pastikan simen tadi suci ataupun tidak. Suci saja api pengotong. Dia tulis macam-macam. Kawan tu tulis pasal kes jatuh motor. Dah lah tulis siap ngambuh tapak kaki pun ada atas tu, nak kenangan bunyi pun. Jadi kotok lah benda tu. Bila kotok nak mayang macam mana? Tak mayang, cerita dia. Saja cari pasal tak mana mayang sama. Hak yang kadang-kadang bubuh simen di kaki, tak usah duk contiang lah. Pasal kita takut lagi bahan yang kita gunakan untuk menulis menconting tadi, takut bahan tadi tidak halal, tidak boleh guna ataupun tidak suci, maka tak sah sembahyang. Okey, pada zahir kata Imam Syafi'i, sapu atas dia, atas benda yang disimenkan tadi. Kalau dia berluka, tak boleh kena ayak, tayamum lah, senang ya. Tayamum tak erti. Kacau cerita ni. Nak cari habuk tak mana, debu tak mana ustaz? Pi tempek tepi-tepi dinding tu ada. Try 3 kali nerang muka. Pasal apa? Debu ada tepi tu semua gatal-gatal. Tak, janji debu lah. Jangan debu jalan, sebab debu jalan kadang-kadang kita takut bercampur dengan najis binatang. Ambil debu-debu yang bawah pokok dan sebagainya. Ambil, kalau tak ada juga ambil ketui, tenyeh, bagi dia kering, ambil daripada situ. Kalau orang daripada Maghribi, Morocco, dia berjalan mana pun, dia bawa debu satu, dia bawa batu satu. Debu tadi untuk bertayamum, batu tadi untuk beristinja. Ada ayak pun dia tak guna, sebab mazhab dia suruh macam tu, mazhab Hanafi. Jalan mana-mana bawa batu, dia kata. Beda basuh hak itu tu, hak keluar najis. Masjid bagi ayak, dia tak mau guna, dia kira nak calik dengan hak tu juga, lantak pergi hampa. Tak ada, boleh, memang boleh tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Itu dalam bab membasuh
muka, membasuh hingga ke siku. Baik, membasuh kaki ketika wuduk 191 adalah hadis di dalam masalah itu menerangkan Nabi mengambil air sembahyang dengan membasuh kaki sampai 2 buku lali. Siapa yang tak kena buku lali, neraka. Iqab minan nar. Kita dah baca minggu hak sudah. Kena basuh sampai buku lali. Itu sebab kadang-kadang orang yang dia tak pakai tangan, dia buka pipe, dia suruh kot belakang tumit dah, bagi basah. Sebab yang nak dikira belakang tu, buku lali belakang. Takkan nak kena tunjuk lah kot. Buku lali hak bonjoi tu belakang, tapak kaki di sebelah tumit. Selalunya kita akan basuh hak depan ya, hak belakang kita terlupa. Jaga, neraka. Sebab apa? Sebab tak sah. Iqab minan nar. Nabi pernah pesan, jaga bab basuh kaki kalau boleh lebih daripada tumit, lebih daripada buku lali dua-dua, kiri kanan dan belakang dah. Cara senang, buka ayak, suar daripada situ, nidak disepak ayak. Tu belakang tak kena, pergi mayang, tak sah sembahyang dia. Sebab apa? Wuduk tak sah. Okey, muslimin muslimat dirahmati Allah. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala anhu, berfirman Allah, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kata Imam Syafi'i, dan kita membaca akan dia atas makna basuh oleh kamu sekalian akan muka kamu dan tangan-tangan kamu dan kaki-kaki kamu dan sapu kepala kamu. Kata Imam Syafi'i, dan tiada aku dengar seorang yang menyalahi pada bahawasanya 2 buku lali yang disebut Allah Azza wa Jalla di dalam wuduk itu ialah 2 buku kaki yang tersimpul, yang tersembul, dan kedua-duanya itu tempat bertemu sendi, betis dan tapak kaki. Tu, tentulah ni namakan buku lali. Dan bahawasanya atas kedua belah keduanya lah basuh. Seolah-olahnya berjalan orang-orang pada keduanya kepada makna basuh olehmu sekalian akan kaki-kaki kamu hingga membasuh sekalian kamu akan 2 buku lali. Ayat Quran sebut takat tu saja, tapi hadis Nabi mai menambah, kata basuh sampai buku lali. Maka tiadalah memadai seseorang itu, kata Imam Syafi'i, tak pakai ayat sembahyang dia kalau dia basuh kaki, melainkan membasuh belakang kaki. Itu yang penting. Itu sebab ada kadang-kadang saya pernah tengok ulama, dia tak duduk pasal dia tak mampu nak duduk, dia buka, dia basuh daripada belakang. Maksudnya belakang kaki, dia angkat macam tu, lagi dia angkat belah ni pula, ayat tu akan turun. Tak perlulah kita tonyok, sebab ayat tu lalu dah kira sah. Ayat lalu atas kulit kita dia kira sah dah. Baik, masalah minum berdiri, nak habis dah tuan-tuan kan? Yang mengantuk tu lega dah, saya kata nak habis dah. Baik, 192, minum berdiri adalah di dalam hadis pada masalah 183 yang kita baca daripada Abu Hayyah itu mengatakan, menerangkan Saidina Ali bahawasanya ia menunjukkan dan meniru Nabi minum berdiri. Minum berdiri. Summa qama fa akhadha fadli, lebih-lebih wudu'a fasharibuhu. Sebagai riwayat di dalam Muslim, dalam Sahih Muslim, barang siapa yang minum berdiri dengan lupa, hadis daripada Sahih Muslim, siapa yang minum berdiri dengan lupa hendaklah dimuntahkan. Sebab minum berdiri ni tak elok perangai, hendaklah dimuntahkan. Tetapi pasal apa di sini Nabi minum berdiri? Adapun perbuatan Saidina Ali itu ialah ditanggung oleh ulama bahawasanya ia menunjukkan bukan tegah haram. Tegah tadi tegah makruh. Kadang-kadang Nabi kata tak boleh, tapi tiba-tiba Nabi buat, maka hukum di sini ialah makruh. Kalau Nabi kata tak boleh buat sampai mati wafat Nabi, maka hukum dia haram. Tu duduk macam tu. Maka jadilah muntah balik keluar akan minuman yang meminumnya berdiri itu sunat. Tiba-tiba balik penat tengah-tengah hari, balik buka betul, gok lemak. Mengaji dah, dia pergi muntah, dia dapat pahala sunat. Tengok-tengok ayat pun tinggal satu saja, takkan nak muntah kot. Telan dia. telan tak apa. Ayat tu ada muntah balik, tengok tak ada dah saja, dia kata tak payah sebab dia makruh sahaja. Ni cerita dalam bab minum berdiri tuan-tuan. Minum berdiri ni kalau di Arab tuan-tuan,
Kalau nak berdiri terus. Orang kita asir, kami di sana asir, beli ayak tebu RM1 5 Allah, kau RM1 pun ada. Tamarhin, ayak asam Jawa, ayak delima, macam-macam. Orang Melayu kita hak baru pi, hak orang lama dah tak apa, budak-budak hak baru pi Azhar. Duduk macam nak sila panggung tak sila panggung. Arab pakat perhati. Pasal apa tuan-tuan? Aib. Memang Arab dia tak sedia dah tempat duduk, melainkan diri pun berdiri. Kalau tuan-tuan duduk buat saja-saja duduk minum, sagi Arab perhati. Kita pun heran kadang-kadang sikap Arab ni. Tuan-tuan belahak aib, tuan-tuan kentut kois dia kata. Nak kencing tak mana-mana tak apa, naik tu dia pakai qurafatah, apa dia, pakai tai, turun Mercedes tu dia punya besar, hak 5 poin berapa tu. Tuan-tuan tengok ayak lalu kat lebuh raya, dia buat apa tuan-tuan? Meruah kencing tepi kereta dah. Tak mana nak kencing, tak sadut tahan. Itu tabiat depa. Maka depa sedang buat apa? Kadang-kadang dia tengah duduk, dia buka jubah dia duduk. Tuan-tuan, sat lagi jangan duk pi kat situ, takut kena bobby trap. Kalau waktu dia kutip batu nak pi jamrah tu tuan-tuan, kalau dia duduk lama tu, dah kerja dah lah. Dia kes, dia buka ni dah, dia duduk. Buat cari batu. Sat lagi tuan-tuan dia calik, dia bangkit. Dia kes macam kucing ni pi. Sebab bila nak khadah hajat kena tunai lah bagi mereka. Kita tak, kita boleh duk tahan lagi. Tapi tahan tersebut, kata Imam Syafi'i, tahan tersebut tahan penyakit. Itu sebab dengan kita tahan daripada makan, kita tahan kentut, kita tahan kencing, kita pergi sembahyang juga. Imam Syafi'i sebenarnya tak galakkan. Kalau boleh pergi lepas dulu, pergi ambil sembahyang lain, mai taman adat. Jangan duk tahan sampai duduk baca tahiyat, kentut naik ke dalam. Kata Imam Hambali kata batai. Imam Hambali kata batai. Imam Syafi'i kata tak batai. Betul tak kentut ke dalam, dia naik krok balik. Tu boleh nyakitlah tuan-tuan. Jadi cerita macam tu. Imam Hambali kata batai. Kalau siapa mazhab Hambali, kentut ke dalam pun batai. Dia kata kentut juga sampai bunyi krok. Bukan lapang. Duk kentut tadi duk. Nak duk tahiyat akhir pun. Itu slow, takut terbuka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Inilah dikatakan kadang-kadang zuruf, bi'ah dan sebagainya kadang-kadang tidak kena. Mungkin Arab dia macam tu, mungkin kita macam ni. Sebab apa yang Nabi kencing berdiri? Dah kita bincang. Bukan tidak ada sebab, melainkan kerana Nabi sakit pelipat. Mungkin kerana Nabi ada penyakit salisabaul, nak bagi lawah kencing, maka Nabi kencing berdiri. Tuan-tuan, penyakit tang mana yang ada kencing berdiri? Saya pakai selang Ustaz, boleh diterima pakailah. Itu sebab Nabi kencing berdiri. Orang Arab yang dia kencing berdiri, kalau dia ada penyakit buah pinggang, dia akan kencing berdiri. Kena buah pinggang kan. Saat lagi kau tengok duk kencing berdiri ni kena buah pinggang. Tak, tu kencing berdiri buat apa? Sebab orang Arab kata kalau kencing berdiri ni lelaki saja, perempuan tak boleh buat kerja tu. Ada pasal. Sebab kita dah mengaji dah. Sebab Imam Syafi'i kata lelaki Arab yang kencing berdiri atas sebab mungkin dia sakit pinggang, sakit buah pinggang, dia nak bagi lawah keluar dan sebagainya, ataupun dia ada penyakit karang. Tak eloknya kena kencing berdiri. Kalau dia kencing duduk, dia jadi macam tu, dia jadi lambat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, takat tu saja. Nanti insya-Allah kita masuk dalam tajuk baru dalam bab menyatakan renjis kemudian daripada mengambil air sembahyang. Ini saya terang sajalah. Kita masuk dalam bab 196, bab maja'a fil isbaq al-wudu, yang telah datang ia pada menyempurnakan wudu. Bagaimana cara nak sempurnakan wudu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang renjih-renjih itu nanti saya terang je dululah. Habis ambil air sembahyang, pocik di betul dengan kemaluan. Itu tak payah dibacalah dalam kitab, kita hanya terang macam biasa saja. Baik, takat tu saja. Saya minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara, kerana kelemahan itu datang daripada saya sendiri. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala ketelanjuran adalah pada diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita membaca tasbih kifarah. Moga-moga dikifaratkan segala dosa-dosa kita, kealpaan kita dalam selama mana majlis ini berjalan. Dan marilah sama-sama kita membaca surah Al-As sebagai peringatan atas diri kita
yang masa sentiasa berjalan. Kalau kita tak cari ilmu, masa itu akan habis dan kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Rugi kita. Baik, dekat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat. Allahumma faqihna fid din wa ala ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.